Okay, so hari ni kita nak masuk kepada chapter 6. Okay, chapter 6 which is circular motion. Okay, so untuk chapter 6 dia ada dua subtopik. Alright, subtopik yang pertama adalah uniform circular motion. Kita akan lihatlah apa itu circular motion dari segi term-term yang digunakan. Alright, and then 6.2 kita akan lihat kepada centripetal forces. Alright, okay. So untuk uniform circular motion, okay, kita lihatlah apa yang dimaksudkan dengan uniform circular motion. Alright, so maksudnya kalau dari segi bahasa Melayunya dia adalah gerakan membulat lah kita kata, gerakan membulat yang seragam. Okay, circular motion, uniform circular motion kalau bahasa Melayunya adalah gerakan membulat yang seragam. Alright, so what is mean? Okay, uniform circular motion is defined as a motion in the circle at the constant speed v. Okay, so dia adalah satu pergerakan di dalam bulatan yang mana velocity dia adalah constant. Okay, bukan velocity constant, dari segi speednya adalah constant. Alright, so kalau kita lihat dekat sini, the magnitude of the velocity, okay, sebab velocity is a vector quantity. Alright, velocity is a vector quantity. So maksudnya dia ada magnitude, dia ada direction. Alright, so magnitude of velocity, okay, magnitude dia always remain constant. So kat situ kita kata dari segi speed lah. Okay, kita kata dari segi nilai dia, okay, nilai dia V dia tu, magnitude dia adalah speed. Alright, sebab speed adalah scalar quantity lah. Okay, sebab speed adalah scalar quantity, so dia ada magnitude. Okay, that's why kat sini dia kata speed is constant. Okay, so the magnitude of velocity remain constant. Okay, maksudnya nilai V1, nilai V2. Okay, kalau kita kata objek kita sampai sini pula nanti. Okay, sebab dia buat gerakan membulat. Okay, so this one saya kata V3 lah contoh. Okay, nilai V1, nilai V2, nilai V3 adalah nilai yang sama. Okay, akan sentiasa sama. Contoh kalau kita kata 5 meter per second, so nilai V tu 5 meter per second. Alright, tapi direction dia always changing. Okay, continuously changes as the object move around the circle. Okay, bayangkanlah awak ada satu objek kan. Okay, awak ada satu objek, alright. Awak ikat dengan tali, lepas tu awak wheelkan dia. Okay, awak pusingkan dia. Okay, so awak buat gerakan membulat lah. Uniform circular motion, saya ulang balik sekali Okay, tadi ada yang baru masuk. Uniform circular motion adalah gerakan membulat yang seragam. Alright, so maksudnya dalam motion in the circle ada constant speed V. Okay, magnitude dia remain constant, tapi the direction always berubah. Okay, kalau kita lihat kan arah V ni, direction dia. This one ke mana arahnya? Okay, V2 ni ke mana? Okay, V3 ni ke mana? Okay, so direction dia sentiasa berubah. Alright, tapi nilai V dia tetap adalah nilai yang sama. Okay, magnitude nilai, direction arah. Alright, next kita lihat. Okay, acceleration is defined as the rate of change of velocity. Okay, kalau dari segi acceleration, okay, kita tahulah, kita belajar chapter 2, dia adalah the rate of change of velocity. Okay, the rate of change of velocity. Okay, in the case of circular motion, so sekarang kita belajar gerakan membulat. Okay, chapter 2 kita belajar linear motion. Okay, linear motion maksudnya linearly lah. Okay, tapi circular motion ni dia membulat. Okay, gerakan membulat. Alright, so in the case of circular motion, velocity is not constant. Alright, velocity tak constant. Okay, kenapa velocity tak constant? Sebab apa? Direction dia, okay, sentiasa berubah. Okay, kalau kita lihat balik diagram tadi, okay, objek kita tadi kita wheelkan dia, okay, arah V1, okay, arah V1 kalau kita lihat arrow dia lah arah V1, okay, arah V2, arah V3 sentiasa berubah dia punya direction. Okay, tapi nilai dia adalah nilai yang sama, magnitude dia sama. Okay, tapi velocity is not constant sebabkan direction yang sentiasa berubah. Okay, which is velocity ni always tangent to the circle lah. Okay, tangent to the circle maksudnya dia mesti 90 degree lah dengan circle tu. Sekejap lagi saya tunjuk dari segi apa maksud tangent to the circle Sekejap lagi kita lihat dia punya meaning lah. Alright. Therefore, disebabkan oleh velocity yang not constant ni, disebabkan direction yang sentiasa berubah, okay, constantly changing, disebabkan oleh itulah object in the circular motion is continuously accelerating. Okay, accelerating lah. Okay, maksudnya objek yang buat gerakan membulat ni, dia always accelerate. Okay, is continuously accelerate. Okay, even when the speed remain constant. Okay, even nilai dia, kalau kita kata V1 tadi,
Okay, V2 tadi, nilai V3 tadi, nilainya adalah 5 meter per second. Nilai dia sama. Tapi direction tengok arah V1 ke kanan contohnya. Arah V2 kat sini dia ada angle. Okay, arah V3 upward. Okay, so direction sentiasa berubah. Okay, so velocity is not constant tapi the speed is remain constant lah. Okay, sebab velocity ni kita lihat dari segi direction lah, dia ada arah. Okay, tapi speed dia scalar quantity. So maksudnya kita lihat nilai saja. Okay, nilai dia, magnitude. Alright. Okay, so itu dari segi apa yang dimaksudkan dengan gerakan membulat lah. Okay, objek yang buat gerakan membulat. Okay, buat gerakan membulat yang seragam. Okay, so contoh case yang kita akan lihat. Alright, case yang kita akan lihat of an object moving in a circle such as, okay, contoh yang ni bagi tahu a ball at the end of a string revolving around one seat. Okay, maksudnya kita letak satu bola di ujung tali, lepas tu kita wheelkan dia lah. Okay, ataupun the scalar motion of the moon about the earth. Okay, okay, which is kita tahulah, okay, bulan, okay, mengelilingi bumi lah. Alright. Okay, scalar motion of the moon about the earth. Okay, car travelling around a turn. So car travelling around a turn ni maksudnya kalau kita jumpa roundabout lah. Okay, roundabout. Okay, and then a parts of the motion of a roller coaster lah. Okay, nanti kita akan lihat lah dari segi case roller coaster. Okay, so kita lihat pada term-term dahulu. Okay, so untuk term-term in scalar motion kita ada beberapa terms lah. Okay, yang pertama kita akan lihat dari segi angular. Alright. So dalam scalar motion ni, okay, kalau linear motion, chapter 2 linear motion kan. Okay, linear motion kita lihat kepada S lah, displacement. Alright. Tapi untuk describe scalar motion, okay, kita akan gunakan, alright, angle lah. Okay, angle instead of distance. Distance lah. Okay, linear motion kita ada S, displacement, distance. Okay, kita boleh ukurkan jarak dia, linear motion lah. Okay, tapi dalam scalar motion, alright, so kita akan lihat dari segi angle lah. Okay, dari segi angle. Okay, so kita ada hubungan. Okay, kita ada hubungan antara length of a circular arc S, alright, dan angular displacement. Okay, so kita ada hubungan di sini. Okay, so equation yang pertama, S adalah sama dengan R theta. Okay, tolong salin dahulu. S is equal to R theta. Okay, so kalau kita lihatlah S ni apa? S ni adalah length of circular arc. Okay, dekat sini dia bagi tahulah S is the length of a circular arc. Alright, and then theta angle lah. Theta ni angle, so kita kata theta ni adalah angle which is dari segi termnya dia adalah angular displacement. Okay, so theta adalah angular displacement lah. Okay, nama lain lah. Alright, so equation kita S equal to R theta. R tu apa? R ni adalah radius. Theta ni apa? Okay, angular displacement tadi. Okay, angle lah. Alright, so kita akan guna angle kita unitnya dalam radian. Okay, so kita kata ni SI unit kita lah. Alright. Okay, angular displacement kita kalau kita change into SI unit dia mesti dalam radian. Alright. So dekat sini kita ada conversion unit sebab sometimes dia tak bagi dalam unit radian. Okay, so mungkin dia akan bagi dalam unit revolution. Alright, ataupun dia bagi dalam degree. Okay, dia bagi angle kita tu dalam degree. Okay, so awak kena tukar. Alright, so satu revolution adalah sama dengan 360 darjah. Sama dengan 2 pi rad. Alright, boleh salin lah satu revolution sama dengan 360 darjah. Sama dengan 2 pi rad. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Angular displacement, theta kita ni, SI unit ni adalah dalam radian. So kalau dia tak bagi dalam radian, maksudnya dia bagi dalam revolution ke, dia bagi dalam degree ke, awak kena change kepada radian. Okay, nanti kita akan lihat pada contoh mana-mana kita nak change the unit. Alright, the next one, the next term adalah angular velocity. Okay, kalau dalam linear motion kita ada V saja. Okay, V maksudnya velocity lah. Alright, tapi kita buat gerakan membulat. So bila gerakan membulat dia ada angular velocity. So omega. Okay, simbol angular velocity adalah omega. Alright, so angular velocity adalah the rate of change of angular displacement ataupun dari segi equation yang ni lah. Okay, omega sama dengan delta theta divided by delta time. Okay, delta theta tu maksudnya theta final tolak dengan theta initial lah. Alright, so sama juga dekat sini SI unit omega adalah radian per second. Okay, dia punya SI unit adalah radian per second. Alright, but sometimes soalan tak bagi dalam radian per second. Okay, mungkin dia akan bagi dalam revolution per minute.
Okay, contohlah dia bagi soalan, ayat, statement, dia bagi tahu dalam unit revolution per minute. Okay, so revolution per minute ni awak kena change dia punya unit kepada SI unit which is radian per second. Alright, so memang kena tukar unit lah. Okay, kena tukar unit. Okay, yang itu penting lah sebab kita nak gunakan dalam SI unit. Alright, so saya ulang lagi sekali, angular velocity SI unit ni adalah radian per second. So kalau dia tak bagi dalam radian per second, contoh dia bagi revolution per minute ataupun revolution per hour ke, so semua kena tukar kepada radian per second. Alright, the next term adalah period. Okay, sebab dia buat gerakan membulat, so kita ada period lah. Okay, time taken to complete one revolution. Okay, masa yang diambil untuk lengkapkan satu revolution. So dari segi equation, omega sama dengan satu revolution, 2 pi lah. Okay, dibuat by time, period. So kita dapatlah equation period. Alright, so ini adalah equation period. Okay, period sama dengan 2 pi over omega. Okay, so the unit of period is equal to second lah. Okay, itu SI unit kita lah, macam biasalah masa second. Alright, the next one, kita ada frequency. Okay, ni definition dia. Number of revolution per second. Okay, itu adalah dari segi dia punya meaning. Okay, dari segi equation, frequency sama dengan apa? Okay, frequency sama dengan 1 over period. Okay, 1 over period. Alright. Okay, so apa dia punya unit? Tolong tambahkan kat sini tertinggal ni. Alright, so unit untuk frequency adalah hertz lah. Selalu kita guna hertz. Okay, ataupun per second. Alright, mana-mana pun tak ada masalah. Okay, tapi selalu kita guna hertz. Okay, so ini untuk frequency. Alright. Okay, the next one, yang ni kita ada linear velocity ataupun tangential velocity lah. Tadi saya ada sebut tentang perkataan tangential velocity. Okay, so linear velocity nama lain adalah tangential velocity. Okay, so nama lain adalah tangential velocity. Kadang-kadang dia tak guna perkataan linear. Dia guna perkataan tangential velocity. Okay, so tadi kalau kita patah balik pada diagram tadi, ni lah V1, V2 kita. Alright. So V ni, okay, alright, it is directed tangentially to the circle parts. Okay, so kalau kita lihat ni, dia directed tangentially. Okay, tangentially to the circular parts. Alright, and always perpendicular to the radius. Okay, ni V dia ni tangentially lah. Okay, tangentially, and then dia mesti perpendicular dengan radius. Okay, kita tahulah ini center of circle. Alright, so kita boleh ukur radius. Okay, kita boleh ukur radius of the circle. Okay, so V kita ni linear velocity ataupun nama lain adalah tangential velocity. Okay, direction dia mesti sentiasa perpendicular. Okay, sentiasa perpendicular dengan R. Okay, V dia tu, alright, always perpendicular dengan radius. Macam diagram ni lah. Okay, kalau kita lihat ni, linear velocity ataupun tangential velocity, nampak tak? Dia parallel dengan, bukan parallel. Dia perpendicular dengan radius. Okay, perpendicular dengan radius. Alright. Okay, so kalau kita lihat the next statement, okay, the magnitude of linear velocity. Okay, so bila kata-kata tentang magnitude, alright, kita sebut tentang magnitude, dia adalah nilai. So that's why kat sini disebut perkataan speed. Okay, the magnitude of linear velocity dalam kurungan speed of an object is constant. Okay, so the magnitude dia always constant. Okay, nilai V kat sini sama. Okay, contoh saya kata kat sini, V ni 5 meter per second. Okay, so yang ni pun 5 meter per second. Okay, yang ni pun nilai V dia 5 meter per second. Alright, so dalam gerakan membulat, direction tak, sorry. Okay, the magnitude of V ni, nilai dia ataupun speed ni adalah speed yang sama. Alright, tapi direction dia always changing. Okay, kalau kita lihat direction ni kan, nampak sentiasa berubah. Okay, arah V ni to the right. Yang ni ada angle, yang ni pun ada angle and so on lah. Okay, sentiasa berubah. Okay, the last one, kita ada relationship between linear velocity, V dan angular velocity lah. Okay, so just equation. Alright, daripada derivation, so kita dapat equation, the next one adalah V sama dengan R omega. Alright. So ni kita kata hubungan antara linear velocity, V ni adalah linear velocity lah. Okay, V ni linear velocity, omega ni angular velocity. So hubungan antara linear velocity dan angular velocity adalah V equal to R omega. Okay, ni dari segi term, dari segi equation. Alright. So next one, kita lihat kepada convention. Okay, kita lihat kepada convention lah. Okay, convert units between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, nama lain
Sometimes dia tak sebut one revolution, sometimes dia sebut one rotation. Okay, benda yang sama. Okay, so tadi saya dah bagi tahu dah. Okay, one revolution sama dengan 360 darjah. Okay, which is equal to 2 pi rad. Okay, so saya tunjuk contoh yang ni lah, exercise number 1 saja. Okay, number 2 nanti awak try buat Okay, so dekat sini kita tahu, okay, just kita lihat saja yang penting di sini, kena ingatlah one revolution sama dengan 360 darjah sama dengan 2 pi rad. Okay, so soalan dia suruh kita convert, okay, dia suruh kita convert radians kepada degree. Okay, so kita ada 3 radians, 2 degrees. Alright, so kita salin je dulu 3 rad. Alright, so sekarang kita nak pergi kepada degree. Okay, pergi kepada degree. Okay, so kita lihatlah hubungan antara radian dan juga degree. Alright, so kita tahu kat sini which is 2 pi rad adalah sama dengan berapa degree? Okay, 360 darjah. Okay, so kita nak convert 3 radian, salin dahulu 3 radian. So nak tukar kepada degrees, so kita guna hubungan antara rad dan degree. Alright, so 2 pi rad adalah sama dengan 360 darjah. Okay, kenapa saya letakkan 2 pi rad dekat bawah? Okay, sebab saya nak hilangkan rad dengan rad ni. Okay, so kita cancelkan rad dengan rad ni. Okay, kita cancelkan rad dengan rad, maksudnya kita akan tinggal unitnya degree teruslah. Okay, so kita tekanlah kalkulator macam biasa. Okay, which is 3 darab dengan 360 darjah. Okay, awak akan dapat 540 darjah. Okay, bahagi dengan 2 pi di sini. Okay, maksudnya 3 dan 360 bahagi dengan 2. So saya dapat 540 darjah lah, 540 darjah. Okay, pi tu saya salin balik. Alright. Okay, so saya salin balik pi. So 540 darjah bahagi pi. So saya akan dapat 171.9 degree. Okay, so approximately lah. Okay, sama dengan 171.9 degree. Okay, tekan kalkulator lah, 3 darab 360 So kalau kita tekan kalkulator, 3 darab 360, 1080. Okay, bahagi 2, tu yang dapat 540 tu. Okay, so 540 bahagi dengan pi. Rad dengan rad ni tadi saya dah cancel lah. Okay, sebab kita nak tukar kepada degree. So kita tinggalkan degree di atas. So kita dapatlah dalam degree. Okay, next one kita nak tukar 3 degrees to radian. Okay, salin dahulu apa yang nak ditukar. Okay, so kita ada 3 degree. So 3 degree nak tukar kepada radian. So radian tu mesti ke atas lah sebab benda tu yang kita nak nak dia berada dalam unit radian. Okay, so 2 pi rad. Okay, sama dengan berapa degree? 360 darjah. Alright, so kat sini degree dengan degree tu unit tu akan cancel each other lah. Okay, so 3 darab dengan 2 pi bahagi dengan 360 darjah. Okay, 3 darab 2 akan dapat 6 kan? Okay, 6 bahagi dengan 360. So kita akan dapat kat sini adalah pi per 60 radian. Okay, pi per 60 radian. Okay, tekan kalkulator awak akan dapat 0.05 rad. Okay, 3 darab 6 bahagi dengan 360. 3 darab 6 pula, sorry. 3 times 2. Okay, dapat pi per 60 radian. So dah akan dapat 0.05 radian. Alright. Okay, so ni dari segi converting unit lah. Okay, tukar unit. Okay, so yang ni nanti boleh try buat dan nanti boleh hantar lah. Maksudnya nanti siapa yang dah buat boleh snap jawapan ni letak dalam Telegram Nanti saya semak. Okay, so next one kita nak pergi kepada centripetal force. Okay, subtopik yang kedua. Alright, tadi kita lihat term je apa benda lah circular motion ni. Okay, circular motion adalah gerakan membulat lah. Uniform maksudnya gerakan bulat yang seragam. Okay, so kita lihat kepada centripetal force. Sebelum kita pergi kepada centripetal force, kita akan lihat dahulu centripetal acceleration. Okay, nama lain. Kadang-kadang dia guna perkataan centripetal acceleration. But sometimes dia guna radial acceleration. Okay, yang ni dia saja nak bagi awak confuse. Alright, so kena ingatlah nama lain untuk centripetal acceleration adalah radial acceleration. Alright. Okay, so acceleration of an object moving in circular paths. Okay, so kat sini dia bagi tahu, okay, AC ni, okay, acceleration of an object, centripetal acceleration, dia punya simbol AC Alright, AC. Okay, direction is toward the center of the circular path. Okay, so direction AC, direction of centripetal acceleration always toward center. Okay, that's why kalau kita lihat ni, ni kita ada center of circle. Alright. So arah AC always menghala ataupun menuju ke
arah center of circle. Okay, ni center of circle lah. Alright, so arah AC always toward center of circle. Okay, contohlah objek ni kita putarkan dia, okay, dari sini ke sini, okay, sampai sini. Okay, bila sampai sini, ni V dia. Okay, this one dia punya V. So dia punya arah A dia ke sini lah. Alright, so dia mesti perpendicular lah kalau kita lihat kan. V kita ni mesti perpendicular dengan radius. Okay, kalau kita lihat ni, ini adalah radius ni. Okay, ni adalah R. Nampak tak? Tangential velocity ni dengan R ni perpendicular. Okay, so kat sini dia bagi tahu arah AC always toward the center. Okay, the magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Ni dari segi equation lah. Okay, AC sama dengan V squared over R. Ataupun sama dengan R omega squared. Okay, salin equation ni AC sama dengan V squared over R ataupun R omega squared. So kat sini penting kalau lukis diagram, tolonglah lukis arah AC ni. Okay, arah AC always toward center. Always toward center. Okay, so direction kat sini bagi tahu point toward the center of the circle. Okay, so kenapa kita bagi tahu nama dia centripetal? Okay, centripetal ni maksudnya apa? Centripetal ni maksudnya center seeking. Alright, that's why lah arah AC ni always ke arah center of the circle lah. Okay, center seeking tadi. Okay, and then dia perpendicular dengan linear velocity. Alright, so maksudnya velocity kita ni dia perpendicular juga dengan A. Okay, at the same time dia juga perpendicular dengan radius of the circle. Benda yang sama lah. Okay, maksudnya dia perpendicular dengan radius, dia juga perpendicular dengan centripetal acceleration. Okay, nama lain radial acceleration. Okay, so itu adalah centripetal acceleration. So now kita pergi kepada centripetal force. Alright. So bila kita kata kepada tentang force, kita akan lihat kepada Newton second law lah. Okay, which is Newton second law kata, according to Newton second law, object is accelerate, mesti ada force. Okay, mesti ada net force acting on it. Alright. So sekarang kita belajar tentang gerakan memulat yang seragam. Okay, gerakan memulat yang seragam. So object moving in a circle must have a force applied to it to keep it moving in that circle. Okay, so sekarang kita belajar bukan linear motion, kita belajar gerakan memulat yang seragam. Okay, dia buat circular motion. Alright. So kita mesti ada force lah, force yang menyebabkan dia ataupun keep dia untuk moving in that circle. Alright, so that is net force kita ni is necessary to give it centripetal acceleration. Alright, so dari segi equation Newton second law, okay, kita ada F equal to ma. So sekarang kita belajar tajuk kita bukan linear motion, kita belajar circular motion. Alright, so kita tukar. Okay, kita tukar F kita ni jadi FC. Okay, kita tukar jadi FC, which is FC ni adalah centripetal force. Okay, so kalau F equal to ma, so FC adalah sama dengan apa? FC adalah sama dengan M darab dengan AC. So that's why dapat equation FC sama dengan MAC sama dengan MV squared over R ataupun sama dengan MR omega squared. Okay, mana-mana boleh guna, tak ada masalah. Okay, maksudnya kita akan guna MAC kalau kita ada nilai AC. Kalau kita guna equation yang kedua mungkin kita ada nilai V. Alright. Kalau kita guna equation yang ketiga mungkin kita ada nilai omega. So tiga-tiga ni nak guna mana satu medium terpulang. Terpulang kepada information yang kita ada dalam soalan. Alright. Okay. So kita lihat kepada the next one. Okay, therefore centripetal force is defined as a force required to maintain a body in circular path or circular motion. Okay, so centripetal force ni adalah force yang perlu wujud untuk dia maintainkan, okay, untuk maintain ke objek kita tu berada dalam circular motion lah ataupun circular path. Okay, so kat sini the centripetal force is not a new kind of force. Okay, dia bukanlah force yang baru wujud, tidak. Okay, so centripetal tu maksudnya nak cerita tentang, okay, the direction of net force is directed toward the center of circular path. Okay, tak apa, kejap lagi saya bagi contoh lah. Okay, so keyword kat sini tolong highlight lah. Okay, always think about what provide the centripetal force. Okay, awak kena sentiasa fikir apa yang provide centripetal force for a particle to move in a circular motion. Okay, maksudnya awak kena tahu ataupun awak kena kenal pasti force apa yang menyebabkan particle tu boleh move in circular motion lah. Okay, contoh kan. Okay, kita lihat contoh kat sini lah. Okay, centripetal force can be supplied by variety of forces. Okay, contoh kat sini kita ada car moving in circular paths. Okay, maksudnya pusing roundabout lah. Contohnya dia pusing roundabout.
Okay, so centripetal force is provided by apa ni? Kat sini dia bagi tahu macam mana kereta tu, okay, macam mana kereta tu boleh kekal buat gerakan membulat disebabkan oleh apa? Frictional force. Okay, so dia kata kat sini centripetal force is provided by the frictional force between the ground and the wheel. Okay, maksudnya antara tayar, okay, dengan ground ni adanya frictional force. Okay, so means that kat sini kita kata, tadi saya bagi tahu kan, which is saya kata kat atas tadi, centripetal force bukan force yang baru wujud, tidak. Okay, bukan new kind of force. Okay, so saya highlight juga kat atas, okay, always think about what provide the centripetal force for a particle to move in the circular motion. Okay, so untuk case kalau kereta bergerak dalam gerakan membulat, force apa yang menyebabkan dia boleh buat gerakan membulat tu? Disebabkan oleh adanya friction antara tayar dan juga ground. Okay, so maksudnya frictional force tu yang provide centripetal force dan menyebabkan kereta tu boleh buat gerakan membulat. Okay, so centripetal force ni bukanlah force yang baru, tidak. Okay, awak kena kenal pasti apa force yang menyebabkan dia boleh buat gerakan membulat. Okay, so dalam kes ini friction. Friction ni yang provide, okay, friction ni yang provide menyumbang kepada centripetal force untuk buatkan kereta ni buat gerakan membulat. Okay, kalau tak nampak tak apa, kita tengok contoh lain. Okay, swinging a ball at the end of a string. Okay, so kita ikatlah ball ni dengan tali, dengan string. So dekat sini ada tension. Okay, tadi saya kata kat awak kan, okay, always lukis arah AC. Okay, arah AC always toward the center of the circle lah. Okay, contoh ni kita kata center of circle, so ini arah AC. Okay, so kalau kita kata ni direction of AC, so means that mana direction of FC. Okay, so maksudnya arah FC pun ke sini jugalah, toward the center of circle. Okay, arah FC juga toward the center of circle. Okay, kalau lihat kat sini kan centripetal force lah, awak punya diagram dia tulis centripetal force. Okay, sebab apa? Sebab F equal to MA. So kalau kat sini kita kata kita lihat pada AC, so F ni adalah centripetal force punya lah. Okay, so direction of FC, okay, direction of centripetal force, dia mesti akan follow the direction of centripetal acceleration. Okay, so arah AC always toward center, always toward the center of circle. Okay, so this one juga adalah arah FC. Alright, so apa yang menyumbang kepada kes ini untuk ball ni maintain dalam gerakan membulat? So kalau kita lihat ayat ni kat sini dia bagi tahu the centripetal force is provided by the force of a tension on the rope pulls the object into the center. Okay, so maksudnya tension tadi, okay, tension sebab kita ikatkan bola tu dengan tali. So tension ni dah menyumbang kepada centripetal force. Okay, tension ni menyumbang kepada centripetal force dan menyebabkan bola tu, okay, boleh maintain buat gerakan membulat. Alright, kalau awak baca pada ayat kat atas ni dia bagi tahu okay, dia bagi tahu, okay, alright, an object moving in a circle must have a force applied it to keep it moving in that circle. So kita kena kenal pasti. Okay, kita kena kenal pasti force apa. Force apa yang menyebabkan objek ni boleh buat gerakan membulat. Okay, contoh kat sini tension lah. Okay, tension ni yang kita tarik kan. Kita tarik objek ni, kita ikat objek ni dengan tali. So ada tension. Okay, so tension tu yang provide menjadi centripetal force dan menyebabkan bola tu boleh buat gerakan membulat. Okay, contoh lain lagi lah. Okay, planet orbiting around the sun. Okay, contoh planet kita, planet bumi lah. Okay, so bumi mengelilingi matahari. Okay, so centripetal force arah dia always toward the center of circle lah. Okay, so ni arah AC lah, kita kata arah AC. So that's why arah FC juga ke sini. Okay, so centripetal force is provided by the gravity of the sun. Alright, maksudnya kat sini by the gravity of the sun that exerted on the earth. Okay, so maksudnya kat sini saya kata gravitational force, okay, yang ada pada earth dan sun yang menyumbang kepada centripetal force dan menyebabkan earth ni, bumi ni boleh buat keliling matahari. Alright, so dia bukanlah, okay, which is, saya ulang lagi sekali, centripetal force ni, FC ni, okay, FC semua ni bukanlah force yang baru wujud, tidak. Okay, dia adalah force yang menyebabkan objek itu boleh keep buat gerakan membulat. Tapi awak kena kenal pasti dahulu, force apa yang menyebabkan dia buat gerakan membulat. Okay, contoh macam tu lah. Okay, yang ni tak apa, nanti saya akan tengok, saya akan tunjuk contoh after this lah. Ini boleh baca saja. Okay, so yang ni saya ada bagi dalam kuliah, dalam telegroup lah.
Okay, kalau ada perasan lah, yang tu saya lupa nak mention kan, saya akan guna nota ini. Okay, in uniform circular motion, the net force ataupun F net on the system is the centripetal force. Okay, ni adalah example of circular motion lah. Okay, ni adalah example of circular motion. Kejap saya padam sebab dia dah terlari kat sini. Okay, so untuk circular motion ni, buat gerakan memulat ni, kita ada dua case. Okay, kita ada dua case which is yang pertama dia boleh buat gerakan memulat horizontal. Kita kata horizontal circular motion. Okay, horizontal circular motion. Okay, bila kata horizontal circular motion means that total Fx dia tu yang penyumbang kepada centripetal force. Okay, yang menyumbang kepada centripetal force dan menyebabkan dia boleh buat gerakan memulat yang horizontal punya lah. Okay, bahagian horizontal. Okay, yang kedua kita ada case yang kedua, vertical circular motion. Okay, vertical circular motion. So maksudnya bila kata vertical circular motion, maksudnya total force pada part CY yang menyumbang kepada centripetal force dan menyebabkan objek tu boleh buat gerakan membulat. Okay. So kalau kita lihat contoh lah. Okay, kita lihat contoh. Okay, ni contoh, okay, kita lihat contoh yang ni lah, yang kereta tadi kan. Tadi saya cerita tentang kereta kan. Okay, so kita lihat contoh kereta buat gerakan membulat lah, pusing pusing roundabout. Alright. Okay, kalau kita lukis dahulu free body diagram kita lukis free body diagram kat kereta ni macam biasalah. Okay, ada normal force. Okay, ada normal force. Alright, and then ada apa? Ada, sorry, tersengit-sengit dah, ada mg. Okay, so sekarang dia buat gerakan membulat lah. Okay, kalau kita lihat kan dia buat gerakan membulat ni macam ni lah. Okay, kalau kita pusing sedikit. Alright, kita pusing gerakan membulat dia tu macam mana. Okay, so dia akan buat gerakan membulat, pusing. Okay, dia pusing macam tu lah. Okay, so kalau kita lihat, okay, center of the circle. Okay, first kali kita mark mana center of circle. Okay, ni center of circle. Alright, so lukis mana arah AC. Okay, arah AC, okay, kita kata kalau kereta tu sampai sini kan, kereta tu sampai sini. Okay, arah AC always toward center. Okay, so saya lukis ini arah AC. Okay, so antara kereta, tayar kereta dengan jalan tu dia ada frictional force. Okay, dia ada frictional force. Okay, dia ada frictional force. Okay, so maksudnya dekat sini kita ada satu lagi force lah. Okay, kita lukis lah satu lagi force. Okay, kita ada frictional force. Okay, kita ada frictional force antara tayar kereta dengan jalan tu lah. Okay, so ni kita punya free body diagram. Alright. So kalau kita lukis part CX dengan part CY yang macam biasalah kan, kalau kita resolve ini X axis, this one adalah Y axis. Okay, ni arah AC kita. Okay. So kalau kita lihat kat sini, gerakan memulat ni AC kita ni pada part CX. Okay, so maksudnya dia buat case yang horizontal cases. Okay, kat sini sebut horizontal circle, maksudnya Fx lah. Okay, so maksudnya total Fx yang menyumbang kepada centripetal force. Okay, total Fx yang menyumbang kepada centripetal force. Okay, Fx equal to Fc. So apa force yang ada pada Fx? So ada frictional force. Okay, contoh tadilah frictional force tu, friction tu yang menyebabkan kereta ni boleh buat gerakan memulat. So frictional force is equal to Fc. Okay. So kita tahulah frictional force equal to Fc. Fc kita boleh gunalah sama dengan mv squared over r. Alright. Okay, kita tahu friction sama dengan apa? Mu times n. Okay, so mu n sama dengan mv squared over r. Okay, so mungkin soalan ni dia tak bagi tahu nilai normal. Okay, dia tak bagi tahu nilai normal. Okay, so kita boleh cari nilai normal daripada maklumat part CY. Okay, sebab dia buat gerakan memulat horizontal tu pada part CX. Fx yang sama dengan Fc. So Fy dia mesti sama dengan kosong. Okay, dia tak boleh buat gerakan memulat. Part CX pun dia buat gerakan memulat. Part CY pun buat gerakan memulat. Tak boleh lah. Okay, benda tu tak boleh berlaku secara serentak. Okay, salah satu. Sama ada horizontal saja. Vertical saja. Okay, so kalau Fx equal to Fc, Fy dia mesti sama dengan kosong. Okay, macam biasalah kita keluarkan maklumat chapter 4 semua orang dah excellent chapter 4. So kita ada n minus mg sama dengan kosong. So normal sama dengan mg. Okay, mungkin soalan suruh awak calculate v ni. Okay, dia suruh calculate berapa nilai v. So kita kena masukkanlah normal dalam equation ni, dapatlah cari v. Okay, ni contoh lah nak bagi nampak. Okay, sebab dalam soalan tutorial semua case ni ada. Okay, semua case ni ada. Cuma equation tu tak diberikan. Awak kena fikir sendiri. Alright. So macam mana nak fikir sendiri tu? So
actually chapter 6 ni dia bukanlah benda baru, tidak. Okay, dia bukanlah force yang baru wujud, tidak. Okay, sebab free body diagram ni awak dah belajar dalam chapter 4. Semua orang dah pandai lukis free body diagram. Okay, cuma awak kena expert, awak kena kenal pasti, okay, kita punya case kita tu, dia adalah horizontal ataupun vertical. Okay, dia mesti salah satu, dia tak boleh jadi serentak dua-dua ada, tidak. Okay, dia mesti salah satu yang berlaku. Okay, so kalau horizontal maksudnya Fx dia mesti sama dengan Fc. Okay, kalau vertical circular motion maksudnya Fy dia mesti sama dengan Fc. Okay, contoh lagi kan, tadi saya kata pasal tali tadi kan, orang tu dia pusing objek tu lah. Okay, dia ikat dengan tali. Alright, so kalau kita lihat kat sini, kalau kita lukiskan, ni center of circle. Okay, ni center of circle, so mana arah AC? Okay, lukis dulu arah AC. Okay, arah AC always toward center. Okay, so kalau kita lukis free body diagram, yang objek ni ada, macam biasalah dia ada weight. Okay, tapi dia terikat dengan tali ni. So dia ada tension. Alright. Okay, lukis arah AC, tambah arah AC. Arah AC tadi always toward center. Okay, ni arah AC. Okay, ni arah AC. Okay, so kalau lihat ni, kita lihat kepada part CX dengan part CY. Okay, circular motion ni still lagi dia buat pada part CX lah, horizontal circular motion. Alright. Okay, so maksudnya total Fx dia yang menjadi penyumbang besar kepada centripetal force. Okay, so Fx equal to Fc. So apa force yang ada pada part CX? Satu je force yang wujud, tension. So tension ni lah penyumbang kepada Fc. Alright, so Fc bukan force yang baru wujud, tidak. Okay, force yang dah wujud dekat sini adalah tension. Okay, tapi sebab tension ni dah jadi penyumbang kepada centripetal force dan dia telah menyebabkan objek ni keep dalam horizontal circular motion. Okay, kalau kita lihat balik tadi dari segi definition lah. Okay, Fc ni dia adalah satu force yang diperlukan untuk maintain objek tu berada dalam circular motion. So apa force yang menyumbang dia? Tension. Tension ni lah penyumbang besar, okay, untuk menyebabkan partikel ni ataupun objek ni boleh buat gerakan membulat. Boleh tak? Ke semua tenganga sekarang? Okey tak? Mohon respon? Okey. Okay. So dia bukan benda baru tau. Chapter 4 ni, free body diagram ni memang chapter 4. Okay, awak keluarkan equation Fx sama dengan apa, Fy sama dengan apa. Ini pun chapter 4 juga. Okay, cuma kita tukar je. Fx equal to Fc ataupun Fy equal to Fc. Alright, that's why kat sini tadi saya tulis lah. Okay, saya highlight. Okay, saya highlight keyword always think. Okay, sentiasa fikir. Apakah force yang menyebabkan, yang provide the centripetal force untuk menyebabkan partikel tu ataupun objek tu move in a circular motion. Okay, kalau contoh kereta ni dia pusing round the board, apa force dia? Frictional force. Okay, frictional force tu yang sama dengan centripetal force dan boleh menyebabkan kereta ni pusing around the board. Okay, kalau macam ni tali, tension lah. Okay, tension ni yang penyumbang besar kepada centripetal force dan menyebabkan objek ni still lagi boleh berpusing dalam gerakan membulat. Okay, so kena kenal pasti force apa. Force apa yang penyumbang besar. Alright. Okay, kita lihat contoh yang ni lah. Okay, kita lihat contoh nombor 5 ni kan, nak bagi nampak sikit. Okay, yang ni contoh nombor 5. Okay, so contoh nombor 5 ni kita kata, alright, this one adakah roller coaster? Ni contoh roller coaster lah. Okay, ni contoh roller coaster. Okay, ni contoh roller coaster. Yang ni bawah ni contoh untuk, ni saya tulis roller coaster. Okay, contoh roller coaster. Yang ni contoh Ferris wheel. Okay, apa beza roller coaster dengan Ferris wheel kalau kita naik dia? Apa beza? Apa beza naik roller coaster dengan Ferris wheel? Pernah naik tak roller coaster dengan Ferris wheel? Mesti pernah kan? Kalau pergi fun fair. Apa beza dia? Laju. Speed? Oh, laju. Okay, saya daripada laju. Kedudukan kepala awak tu saya nak tahu. Kalau roller coaster tu macam mana kedudukan kepala awak? Direction. Terbalik, okay. So kalau roller coaster, okay, kalau kita naik roller coaster, kalau awak berada di atas, okay, kepala awak ke mana? Bawah. Bawah kan? Kalau kita lihat kereta ni kan, kepala macam ni. Okay. Tapi kalau naik Ferris wheel, kepala awak macam mana kalau awak ke atas?
Sama je. Sama je kan? Dekat atas ke, dekat bawah ke, maintain lah, takkan terbalik lah. Alright, so roller coaster dengan Ferris wheel dari segi equation nanti akan berbeza. Alright, so kita lihat lah yang ni yang dah dilukis lah. Saya tunjuk yang dah dilukis nanti yang lain tu boleh try keluarkan equation lah. Okay, so kita lihat ni. Okay, ni case roller coaster at the top. Alright, nampak tak kepala terbalik kan? So kepala terbalik kalau kita lukis free body diagram, weight dia always toward gravity. Normal sebab kepala terbalik, normal kita pun terbalik jugalah. Maksudnya ini kan kereta, so normal perpendicular dengan surface. So that's why dapat macam ni, free body diagram at the top. Okay, tapi at the bottom, normal ke atas, weight ke bawah. Okay, dapat macam ni. Okay, so sekarang, okay, pentingnya lukis arah AC. Okay, ni center of circle. Okay, center of circle. So arah AC always toward center. Ni arah AC always toward center. Kalau at the top macam ni lah arah AC dia. Okay, so this one arah AC. Okay, kalau bottom arah AC dia ni circle kan. Ni center of circle. So arah AC dia ke atas lah toward. Okay, so ni arah AC. Okay, so kalau lihat equation. Okay, lihat equation at the top. Okay, total FC sama dengan mv square over R. FC sama mv square over R. Okay, kalau boleh kita tambah lah. Okay, ini vertical tau. Ini vertical. So maksudnya total force pada part CY penyumbang kepada centripetal force. Okay, sama dengan FC. Okay, so apa total force yang ada pada part CY? Okay, kalau kita lihat lah. Apa total force yang ada pada part CY? Nampak tak kat sini? Kita ada normal dengan weight. Okay. So dua-dua arah ni dia sama arah dengan motion lah. So that's why positif lah. Kalau kita belajar kan chapter 4, arah AC kita, A kita ke bawah. So ni akan jadi positive side, ni akan jadi negative side. Okay, kalau yang ni arah AC ke atas, ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Okay, so kat sini that's why kita tambah N plus W sama dengan mv square over R. Okay, kalau at the bottom kita keluarkan equation, ni tambah tambah vertical circle maksudnya force pada part CY yang penyumbang kepada centripetal force. So Fy sama dengan Fc sama dengan mv squared over R. Okay, so bila kata total force pada part CY, okay, apa force yang ada pada part CY? Kita lihat diagram at the bottom. Awak ada normal force, awak ada weight. Okay, tapi sebab arah AC ke atas, siapa tarik siapa? So ni positif, ini negatif. That's why jadi N minus W. Ni chapter 4 keluarkan equation N minus W sama dengan mv squared over R. Okay, so the rearrange equation. Okay, kalau at the bottom, kita bawa equation kita ni, so akan dapat N sama dengan mv squared over R tambah mg. Kalau at the top, kita jadikan N sebagai subjek, so dapat N sama dengan mv squared over R minus mg. Okay, so kalau baca kat sini dia bagi tahulah N is maximum at the bottom. N is minimum at the top. Okay, sebab equation lah. Okay, so kalau kita fikir logik kan. Okay, kita fikir logik, N ni dekat at the top mestilah kena jadi yang paling minimum. Okay, kalau lah dia jadi paling maksimum, apa akan jadi pada awak? Kepala awak dia dah ke bawah. So awak akan jadi, awak akan jatuh. Okay, awak akan jatuh lah. Sebab tu lah N minimum ni dekat top. Okay, sebab equation kita tolak kan. Kalau bottom ni tambah. Alright, so dia kalau lah dia jadi, kalau kita kata ni maksimum, apa yang berlaku? Awak boleh jatuh ke bawah. Okay, maksudnya awak akan tercampak lah daripada roller coaster ni. So kena berhati-hati lah. Okay, that's why lah bila kita naik roller coaster ke, okay, kita naik Ferris wheel ke, actually dia dah ada pengiraan kita punya jisim lah, kita punya weight. Okay, dia akan bagi tahu lah, okay, weight, berat sekian-sekian tak boleh naik. Sebab apa dia ada pengiraan dekat sini. Okay, kalau terlebih kira, terlajak kira, so apa yang akan berlaku? Tu yang tercampak sebagainya tu. Macam tu lah. Okay, kalau dari segi kesnya, engineer dia dah ada pengiraan lah. Alright, disebabkan oleh ini. Okay, boleh tak semua? Okay. Boleh. Boleh. So nanti try buat untuk Ferris wheel Apa beza? Ferris wheel orang dia tetap tak terbalik lah. Okay, tapi nanti equation akan dapat lain. Okay, pentingnya arah AC, lukis arah AC. Okay, this one, the next one, vertical circle. Tadi kita ada apa? Kita ada horizontal circle. Ni vertical circle. Alright, so kita tengoklah kalau objek ni berada at the top ataupun at the bottom. Okay, contohlah at the bottom kan dekat sini. Okay, arah AC always toward center. Okay, arah AC always toward center. Alright, so kalau kita lukis ni, tali lah ni, kita ada tension. Alright, kita ada weight, mg.
So arah AC tadi always toward center, so maksudnya arah AC dia ke atas. Okay, arah AC ke atas. Alright, okay, arah AC ke atas. So siapa tarik siapa ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif lah. Okay, so at the bottom, okay, vertical circle. Okay, vertical maksudnya total force pada paksi Y tu yang menyumbang kepada centripetal force. So kalau kita lihat kat sini, AC ke atas, so kita ada tension minus mg. Okay, sama dengan FC which is equal to mv squared over r. Okay, so untuk case horizontal, untuk case circular motion ni, pada satu soalan dia tu, pada waktu-waktu tertentu maksudnya mungkin dia akan tanya calculate at the bottom ataupun calculate at the top. Okay, maksudnya benda tu berlaku pada waktu itu satu-satu je. Maksudnya sekarang dia berlaku pada at the bottom, calculate. Okay, after that apa yang berlaku? Dia pusing sampailah dia naik atas. Okay, sampai naik atas. So sekarang calculate tension at the top pula. Macam itulah. Okay, bukan dia suruh kita calculate sekarang berada di sini, sekarang berada kat sini. Tidaklah. Mesti pada waktu tertentu tu, waktu itu salah satu tempatnya kat sini saja. Okay, after that dia berada di sini. After that dia berada di sini. Okay, bukan benda tu berlaku secara serentak. Tidaklah. Okay, kena tengok satu-satu. Okay, sebab dia buat bulatan kan. Sini sampai sini and so on lah. Okay, buat gerakan membulat. Alright. Ni contoh lah, nanti boleh keluarkan equation Alright. Okay. Yang ni contoh lah dah bagi dah. Okay, so saya bagi contoh soalan yang dah bagilah. Okay, so kalau kita lihat ni at the top, at the bottom. Okay, kalau kita lihat at the top ni, okay, berada di atas. Okay, force apa yang wujud? Ada tension ni. Okay, so dekat sini ada T, ada T. Okay, so ada T1, ada T2 and then dia ada weight dia. So dia dah lukis. Alright. Okay, arah AC ke mana? Arah AC kan always toward center. Ni AC kita lah. Center kita. So arah AC ke bawah. Okay, so ni arah AC. Okay, that's why kat sini nampak tak kat sini at the top ni dia tambah semua ni. Okay, sebab arah AC kita ni ke bawah. So ni akan jadi positive side. Ni akan jadi negative side. So total force kita ni semua kat sini semua positif. Okay, at the bottom. Okay, kalau kita lukis lah. Okay, sekarang dia berada di bawah pula. Okay, position dia di bawah. Okay, so bila berada di bawah, apa yang jadi? Ni ada tali lah ni. Okay, tali terikat macam ni pula. Alright, tali terikat kat sini. So kita ada tension. Okay, so dia dapat T1, T2. Okay, tension yang berbeza lah sebab satu hujung sini, satu hujung sini. Alright, macam biasalah ada weight. Okay, so dapat macam ni diagram. Alright. Okay, lukis arah AC. Arah AC always toward center. Ni center of the circle. So mana arah AC dia? Ke atas. Okay, tambah daripada diagram awak. Ini arah AC. Okay. So kat situ arah AC siapa positif, siapa negatif. Yang ni akan jadi positif. Yang bawah ni akan jadi negatif. That's why the resolve ni. Okay, T1 cos theta. Okay, tambah T2 cos theta. Tolak dengan W. Alright, sama dengan mv squared over r. Okay, yang ni kita lihat dari segi vertical total Fy lah. Okay, vertical total Fy. Alright. Okay. So chapter 6 bukanlah chapter baru. Tidak. Okay, dia ada kaitan dengan chapter 4 forces. Okay, dari segi free body diagramnya. Dari segi kita keluarkan equationnya. Okay, apa yang penting adalah. Alright. Kita ada dua case. Horizontal circular motion dan vertical circular motion. Fx equal to Fc ataupun Fy equal to Fc. Okay, always. Tolong. Always remember. Okay, always think. Apakah force yang menjadi penyumbang besar kepada centripetal force? Okay, always think about what the centripetal force, what provide the centripetal force a particle to move in circular motion. Okay, awak kena fikir. Fikir force apa yang buat gerakan membulat tu. So kita fikir tu maksudnya kita kena fikir lah. Okay, ni case Fx ni. Okay, maksudnya awak fikir, okay ni horizontal cases. Maksudnya total Fx akan sama dengan Fc. Okay, ataupun awak nampak, oh ni dia buat vertical motion. So maksudnya total Fy sama dengan Fc. Alright, so dia bukanlah force yang baru nak wujud, tidak. Okay, dia adalah force yang nak maintainkan partikel tu buat gerakan membulat. Okay, tak kisahlah buat horizontal ataupun vertical. Okay, yang ni tak ada nak tunjuk contoh ni. Kalau ajar kat kuliah memang saya akan bawa objek lah. Saya ikat dengan tali, saya pusingkan. Okay, saya pusingkan. Okay, so boleh tak semua? So far okay tak chapter 6? Okay. Boleh Okay, nanti saya akan bagilah yang ni. Actually saya dah bagi dah.
Okay, actually saya dah bagi dah ni PDF yang bahagian ni. Tapi saya bagi yang kosong lah, maksudnya yang tak ada conteng apa-apa lagi lah. Alright, tak apa. Awak try buat dulu. Siapa yang volunteer nak isi semua ni nanti saya akan semak. Boleh? Boleh. Alright. So untuk hari ni itu saja kot chapter 6. So kita dah habis lah chapter 6. Minggu depan kita akan masuk chapter 8 pula. Okay? So saya stop presenting. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu sajalah untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada So boleh nampak chapter 6 ni macam mana? Boleh. Boleh insyaAllah boleh boleh buat tutorial. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua datang kelas saya. Thank you, madam. Thank you, Sama. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Dalam.